Alhamdulillah, terima kasih kepada Senior VM Nurani atas penjelasan tentang marketing plan. Alhamdulillah, kita pun dah nak energize balik dengan kita nyanyi. So kita nak next kepada Government National University. Maafkan saya. Okey. Dan inilah untuk kemuncak kita punya hari ni punya program. Dan tanpa buang masa, kita menjemput guru saya, Government National University, untuk memberi penjelasan. Ini. Okay, so Yuli buat Lindsay khusus, adik Ani buat marketing plan 4% ada persen, Kak Ina akan buat pensijilan atau sistem pertahanan yang kita dapat tu. Okay, so yang ni siri 3. Okay, yang kita dah settle siri 2 hari tu, Lin buat copy and party copy. So Nizam buat plan 1-on-1 dengan 3x7 network movement. So Kak Ina buat healing crisis. Okay, MC nak gambar Kak Yam, tapi ada Ani yang ganti. Okay, so yang kali pertama dia Ani lagi, dia buat, dia kata asyik keluar nama dia kan. So dia buat apa ni, ni syarikat. Okay, mengenali Shongho, sejarah, falsafah dan reputasi syarikat kita, berapa lama dan apa kajian dan sebagainya. So dan Yuli buat Lindsay General, and then Kak Ina buat Elopati dan Holistic. So kita dah complete 3 siri. Kita akan teruskan seterusnya tu sebulan 2 kali. So belum plan lagi bulan Oktober punya date, nak kena tengok cuti dan sebagainya. Okay, tapi akan diumumkan bila kita buat. Okay, so Kak Ina akan cover tajuk sistem pertahanan. Okay, sebenarnya kalau you all pergi Zoom meeting yang kita buat masa PKP tu, so Kak Ina dah buat pada tarikh 12 hari bulan 6 2021. So Zoom meeting yang ke-11. Okey, so tajuk kita sistem pertahanan atau pensijilan daripada Lindsay tu. Sebab ini adalah satu perkara yang kita kena perkukuhkan, kita kena perkasakan untuk kita hadapi zaman revolusi kesihatan sekarang ini kan. So apa-apa pun imun sistem. Kalau sistem bagus, insya-Allah kita boleh stop segala permasalahan yang akan berlaku dalam badan kita. Okey? Okey, so immunity iaitu keupayaan badan menangkis serangan penceroboh yang boleh mengakibatkan kemerosotan kesihatan kita. Penceroboh tu boleh jadi virus, kuman ataupun sel kita sendirilah yang terrosak DNA dia kerana radiasi dan sebagainya. So badan kita dah tak kenal dia, so dia jadi penceroboh. So yang ini hari akan datang lagi banyak. Jadi kita bersiap sedia sekarang. Tak kenapa lagi banyak. Sebab virus-virus yang ada sekarang pun dah mutasi jadi lebih hebat. COVID-19 pun daripada biasa dah jadi berapa jenis dah kan. So lepas tu dengan teknologi yang makin canggih saat ini, betul tak, hari akan datang lagi canggih dia. So lagi canggih teknologi kita, radiation lagi kuat, so banyaklah penceroboh itu, iaitu sel-sel kita lagi senang rosak. So kita kena belajar elak bagaimana kita nak kurangkan kerosakan yang berlaku dalam badan kita. Okey. So jadi kita tengok ini adalah sistem badan kita. Kita kena fahami sistem badan secara ringkas. Kalau kita nak, yang Yuli cerita tadi detail, kena go on surface, tapi bila you all extract together, you akan lebih faham. Okay, kalau tengok kat sini, ini sistem badan kita. Semua orang ada 6 sistem ni. Inilah yang kita nak jaga supaya kita tak jatuh sakit, supaya kita boleh kekal sihat. Okay, okay, so ini yang part yang kita nak bincang hari ni. So kalau kita tengok sistem ni, dia relate kepada organ hati. Jadi kalau kita tengok kita punya pensijilan produk kita, kajian kita, memang inilah fokus utama dia. Bermaksud kalau organ ini boleh pulih, penyakit kita boleh baik sepenuhnya. Sebab ini 3 sistem ni dah channel kat sini. So kalau ini penapis nombor 1 dalam badan kita, kalau dia bagus, dia boleh tapis darah dengan bagus, sistem ni takkan tercemar, sistem ni takkan terrosak. Bila sistem takkan rosak, so semua darah, nutrisi dan sebagainya, highway kita sangat bagus. So 2 sistem ni takkan terkesan. Jadi oksigen akan sampai ke otak dengan baik. So tak adalah nak jadi pelupa, insya-Allah. Tambah pula produk kita bagus untuk otak lagi, untuk boleh pass through the
BBB yang kita discuss tadi tu. So jadi insya-Allah kita boleh elaklah dari jadi pelupa macam mana penyakit XPM kita dulu kan. Dia pun dah jadi pelupa sekarang. Okey, so sistem pertahanan. So sistem pertahanan yang kecil-kecil dia yang ni lah yang kita kena jaga. So tonsil jangan main nak buang je kan. Okey, so lagi lymph node, spleen ni yang kecil-kecil ni selalunya dicantas buang awal-awal. Jadi seolah-olah kita dah runtuh sistem pertahanan kita. Okey. So ini paling penting yang you all kena ingat betul-betul. Cuba tengok ni, liver ni kita selalu guna gambar ni sebab nak bagi tahu. Perasan tak kalau tak buang air besar jadi macam sembelit kering tu. Kan? Sebab segala air pun naik balik dan ini akan terima dulu. Air yang toksik-toksik kat sini ni akan terima dulu. So dia akan synthesize, dia akan tapis semula, lepas tu baru dia hantar balik untuk dikeluarkan. So dia ni lama-lama tepulah juga dia. Kalau umur kita makin meningkat, kecil-kecil maybe sampai belasan tahun, maybe yang ni masih efektif. Tapi bila dah makin lama, makin teruk, so yang ni pun dah tak bagus, mula yang terkesan. Kena jangkitan kuman dekat paru-paru sikit pun dah collapse. Masuk ICU, pakai oksigen, kena intubate dan sebagainya. Tapi disebabkan kita ada ilmu ni, kalau kena jangkitan dekat paru-paru, kita tahu apa nak bertindak. Sebab itulah kita persiapkan diri kita ni untuk melalui keadaan yang sungguh mencabarlah dalam aspek kesihatan ni. Kalau kita tak tengok tak betul-betul benda-benda yang semalam kita post pasal HIV dan sebagainya kan. So yang benda-benda disebabkan suatu benda lain yang kata dituduh, maksud macam tu. So baik kita faham betul-betul. Jadi kat sini kenapa hati kita ni boleh terkesan? So daripada dua sistem ni. Sebab tu bila tiba-tiba orang dapat penyakit kan, ni macam jiran Ina pun tiba-tiba kanser, tak boleh terima orang yang sangat lifestyle dia. Kenapa tiba-tiba? Sebenarnya bukan tiba-tiba, benda tu dah ada lama, tapi dia tak, sistem saraf pun dah off. Macam mana sistem saraf boleh off? Cuba tanya dia, macam mana sistem saraf tiba-tiba dia tak tahu, tak pernah sakit apa, tiba-tiba terus stage 4. So maybe yang ni dah off. Macam mana yang ni off? Cuba tanya lifestyle dia. Sembang-sembang. Okay, jenis suka makan ubat tahan sakit ke? Jenis orang yang tak tahan sakit ni, demam sikit pun Panadol dah. Kan? Pening kepala sikit pun Panadol dah. Painkiller, Ponston dan sebagainya. Period pain Ponston. Tiap-tiap bulan Ponston. Alah sekali saraf semua off, tak boleh kesan. Tutup tiba-tiba. Sejarah pencaramah kita pertama pun dia pun tu paling suka juga. Panadol, painkiller dalam handbag memanjang. Sebab tu tiba-tiba kanser juga. Boleh tanya dia kat belakang tu. Dia tak tercerita tadi. Sebab apa? Ni dah off. Maybe ini dan juga maybe ini. Cuba balik tanya. Berak dia jam tak? Kadang-kadang dia kata, tak hari-hari. Saat ini hari-hari. Dulu pernah tak daripada seingat dia membesar sampai ke dah dewasa, ni ada tak waktu-waktu dia susah buang air besar? Dia sembelit sampai kena makan ubat cair dan sebagainya kan. So yang tu kalau tak dikeluarkan, dia akan mudaratkan sistem ni. Sebab tu lama-lama yang ni akan tepu. So bila yang ni akan tepu, of course yang ni akan terkesan. Sebab tu kalau kita nak sembuh, kita nak rawat segala penyakit yang berkaitan dengan sistem ni, kita kena rawat organ hati. Tapi let's say lah kata kita kena kanser, kita pergi pilih kemo. Kita tak ada cara lain, kita pilih kemo. Kemo ni masuk kot ni, kalau yang injek dia masuk kot salur darah kita ni. Lepas tu dia lah kalau dia kena lalu ni, tiba-tiba mata je kuning. Maksudnya hati dah teruk. Macam mana nak pulih ni? Kenali hati kita, maka kita sayang dia. Kita takkan mudarat, kita takkan anaknya dia lah. Sebab tu Yuli bila dia faham, dia kata dia tak nak kemo. Sebabnya yang ni pasti akan terkesan. Tapi kalau kita rasa macam tak sure, takut, yang ni pun kita tak berapa faham, yang ni pun kita tak berapa yakin, combine lah supaya at least confident kita tinggi. Tapi kalau kita yakin betul dengan apa yang macam kami, memang insyaAllah lah sangat yakin. Sebab kita
memang sangat faham. Saintis turun, kita dengar sendiri, tanya sendiri. Kalau pergi Taiwan tu, berjumpa sendiri face to face ni, tengok sendiri diorang buat research. Jadi kita sangat yakin, selebihnya kita berserah kepada Allah. Tapi dosis kena cukup lah. Kalau pilih makan linzi dosis tak cukup, tak boleh. Sebab apa? Takut sistem pertahanan kita ni slow, tak kuat lagi. Penceroboh, penjahat yang dalam badan kita yang lebih agresif. So kita tak boleh menang juga. Okay, so sistem pertahanan tu kita tengok. So macam mana hati kita tadi boleh jadi problem. So berpunca daripada ni, environment, stress. Ini kita dah buat dalam first series 1. Ni kita laju-laju pun boleh. Okay, so jadi stress, environment, makanan yang tak bagus, tak seimbang diet kita. So dia boleh menyebabkan tiga-tiga ni kemasukan lah ni, toxic enter through ni. So kalau kata environment, maybe kita kata lung lah. Kulit, lifestyle kita ni, kita jenis pakai yang macam mana kan. So yang ni mungkin melalui diet kita. So kita tengok. So jadi 3 cara ni je semua orang toxic masuk. Sebab tu paling simple, kita tukarlah yang ni, pakai all the we care kita, yang sure tak ada langsung triclosan, Dimeticon dan benda-benda yang dikatakan penyebab kanser tu. So tukarlah. Kan kita tukar. Kita fikir kalau kita duk beli dekat Giant, Tesco semua tu pun, berpuluh tahun kita shopping bawa troli pergi sana, kita tak dapat return apa-apa pun. Apa salahnya kita bercerita dengan kawan-kawan kita tukar ni. Ramai-ramai bertukar, kita dapat return balik dan mungkin kita boleh berbelanja secara percuma. Cuma kita kena belajar bagi faham lah all kita punya produk. Okay. So jadi tu kulit. So ini melalui pemakanan. So kita mula bertukar dari segi macam minum kopi kita, minum teh kita yang ada jaminan yang memang tak ada toksik. Yang masak guna kita punya seasoning kan. So sekurang-kurangnya kita tak gunalah cube-cube yang kat kedai yang ada MSG tu, yang mudaratkan kesihatan kita. So kita mula bertukar sikit-sikit untuk elak kemasukan toksik. Sebab bila toksik masuk dalam badan kita, okay, selagi mana ni liver bagus, jalan keluar ni bagus, dia tak akan ada semua nama penyakit bawah ni. Dia takkan berlaku. Itu dari segi sainsnya. So jadi liver bagus, okay, keluar skin, keluar dengan peluh semua lah. Ni peluh pun susah nak dapat kan. And then pergi kencing dengan bagusnya, buang air besar dengan bagusnya, pernafasan dengan bagusnya, semua keluar ni dengan betul. Dia takkan ada excess toksik. Bila yang ni jam, so selagi yang ni bagus, dia masih tak ada excess lagi. Tapi bila yang ni pun dah tepu, dia akan mula excess toksik-toksik ni, dia akan menyelinap lah masuk dekat joint, dekat blood, dekat tisu, dekat muscle, dekat bone marrow, liver dan sebagainya. Lepas tu timbullah penyakit-penyakit ni mengikut kedudukan. Contohnya kalau dekat joint, maybe rheumatoid arthritis, sendi. Kalau dekat blood, darah tinggi, kencing manis kan. So dapatlah nama-nama penyakit. Tapi kalau kita tengok kat bawah ni, penyakit-penyakit ni semuanya macam nama hebat-hebat. Tapi rawat ni selesai semua. Simple saja Okey, so kita tengok. Kalau lah kata yang ni, tadi kita tengok kan, so ni salur darah banyak pergi situ. Sebab tu lah last sekali, yang ni boleh jadi macam ni. Bila jadi macam ni lah, maknanya semua ni dah datang kat kita lah. So nak sihat, kenalah reverse ni. Macam mana? Ada ke cara? Okey, so jadi kat sini kita kenali hati kita. Bagaimana hati kita rosak ni kita tengok. So daripada kimia, radiasi, stres, Panadol, yang suka makan Panadol tu, yang suka makan painkiller, kan, antibiotik. Benda ni dia bukan makan tu terus jadi. Bertahun. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita tak sedar. So jadi suplemen yang kononnya nak jaga kesihatan, makan suplemen vitamin A, B, C, hari-hari ambil. Last sekali liver terkesan. Dapat penyakit lain, belanja untuk sihat, tapi dapat penyakit lain kan. Ni kita kena fahamkan kawan-kawan kita. Okay, ubat kolesterol, ubat darah tinggi yang makan sampai 10 tahun, 20 tahun taat setia makan. So memang liver kita akan terkesan. Bila liver dah terkesan, next stages tu buah pinggang lah. Bila dapat buah pinggang tu, tanda liver pun dah tepu. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, ubat kolesterol. Sedangkan liver ni, fungsi dia buat kolesterol ni. Kalau kita nak sembuh dari masalah kolesterol, bukan makan ubat ni, rawat liver kita, memang boleh sembuh dari masalah kolesterol. So kita tengok ni, so kimia, radiasi dan sebagainya, akhirnya memang liver kita akan jadi macam tu. So nak sihat kena reverse. Okay, fungsi dia organ terbesar,
memberi kesan kepada hampir semua proses fisiologi badan, mengendali lebih 500 fungsi kimia badan. So faham baru kita sayang dia. Okey, menapis lebih 1 liter darah setiap minit. And then jarang diberi perhatian tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpanya. Memainkan peranan utama di dalam badan. Pelindung utama tubuh badan. Jika ia rosak, kesannya boleh menyebabkan kematian. So organ terpenting tetapi tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Jadi semua penyakit yang ni kena elok dulu, baru penyakit lain elok dengan sendirinya. Okey, so kenali hati, fungsi dia. Kita tengok satu persatu. Menyingkirkan toksik, racun, sel mati dan sebagainya. So dia buang, dia tapis, dia buang. Dia bagus, darah kita tak kena ada toksik. And then menghasilkan protein, tempat buat protein. So luka-luka dalam badan kita, kerosakan sikit-sikit tu dah ada kilang buat sel untuk kita, badan kita rawat sendiri. Menyimpan dan membekal zat besi ni store. Kalau kita makan vitamin-vitamin tu, disimpan kat sini, sebab tu akhirnya rosak juga. Sebab tu berharap kita kena makan yang natural supaya tak bebankan liver kita. And then menghasilkan empedu. Sebab itulah orang yang jam sistem pencernaan, so efek kepada liver juga. So liver ni salah satu dia buat empedu untuk bantu pencernaan. And then membuat darah. Sebab tu kalau orang yang kita ada YKB untuk darah, kilang dia kat sini. So ni pun kena bagus. Barulah proses tu jadi sangat bagus. Okey, so menghasilkan kolesterol baik dan jahat. Sebab itulah kata kalau kita ada bacaan kolesterol dah tinggi tu, tanda liver dah beban. Okey, membunuh kuman dengan virus. Ini yang kita nak bincang hari ini. Menghasilkan sel, ni darah pun liver kita juga. So yang ini adalah membunuh kuman dan virus. Ini adalah immunity ataupun sistem pertahanan. Salah satu fungsi hati. Banyak kan fungsi dia? Nombor 7 je kita nak bawa hari ini. Okey? Okey. Imun sistem kita ada 2 barisan. Ni kira gambar-gambar Kak Ina guna. Barisan pertama. Okey, yang ini fagosit. Ni macam private sapu tu dalam badan kita yang kalau you nak bayangkan kerja dia lah, dia meronda. So cantas semua benda-benda yang tak perlu hitam. Jadi dia 24 jam duduk dalam badan kita ni meronda. So kalau dia bagus, ada saja kuman masuk, dia boleh settle dulu. Tapi kalau dia tak cukup bagus, diperlukan barisan kedua, NK. Jadi kalau kita tak nak kena kanser, yang ni kena sangat banyak. Sebab yang ni dia bijak sikit. Dia kena kenal pasti sel sihat, sel kanser. Sel kanser dia ni kena musnahkan. Yang ni dia sapu je semua. So kesan-kesan kerosakan dia buat, yang ni datang. So ini barisan pertama. So kalau 2 ni bagus, barisan kedua tak payah terlibat. Tapi kalau 2 tu tak bagus, barulah barisan kedua. Ni barisan kedua lagi smart, lagi hebat, lagi kuat. Tu gambaran dia. Gambaran dia memberitahu. Ini kalau lebih hebat, ni sel T. Okay, sel T ni, kalau 2 ni tak cukup power untuk membesarkan penceroboh yang masuk, dia kena bagi maklumat ni dekat sel T. Jadi sel T ni, dia kena belah 2. Nanti kita cerita sel T. Okey, yang satu lagi kita panggil sel B. Sel B ni lagi hebatlah sebab dia boleh hasilkan antibody mengikut arahan daripada sel B. So semua ni kena ada saraf yang betul untuk dia orang communicate dengan baik segala yang berlaku dalam badan kita. So semua ni dia hasilkan di hati kita. So hati tu kena cukup bagus untuk menyediakan sel-sel ini untuk membantu tubuh badan kita lawan segala penceroboh yang masuk dalam badan kita. Bukannya kita dah demam pergi hospital, serah saja hospital buat tu ni. So ingat bila dia bagi kita ubat tidur tu, semua ni bagus ke nak lawan? Lagi lemah dia. Lagi tumbanglah kita kalau kita dapat ubat tidur pergi. Sebab tu hari tu kes Rosnorin tu, bila Kak Nam pergi kat Thomson kan? Thomson lah kan? Pergi masa tu dia tercungak-cungak. So Kak Nam kata, kalau you tak makan Lindsay, you guna je antibiotik, nanti Kak Nam akan dengar you dah intubate, ditidurkan. Sebab memang sangat semput jangkitan kuman kat paru-paru. Dia pun tak tahu mana dapat. Dia kata dekat office ramai orang batuk je. Lepas tu dia rasa sesak nafas, pergi Thomson pun wadet dia check, paru-paru penuh dengan segala kuman. Antibiotik. So jadi antibiotik tak boleh berak. Masa kami pergi tu 4 hari tak boleh berak. Macam mana yang ni nak bagus? You masukkan antibiotik, lepas tu
kata dah tak berak sampai 4 hari, memang badan tak boleh lawan. Nanti you akan dapat lagi antibiotik. So, kena kata dengan dia, kalau boleh 1 hari 1 kotak YK2 dan 1 kotak lactoberry. YKI dengan YKB ambil lah 2 atau 4 paket sehari. Fikirkan, kalau rasa nak lawan dengan betul, kena guna Linzin. Kalau biar doktor, antibiotik lah nanti kami dengar. So kami pun balik. Kita malam tu juga ada telefon, bolehlah Kak Ina hantarkan. So Lin lah tukang pergi hantar, pergi sana, baju kat bawah siap-siap, bawa naik atas. Sampai kat atas tu terus bagi makan. Lepas dia berak tu, barulah pernafasan dia makin bagus. 3 hari kemudian keluar buat biasa. Lepas tu boleh balik rumah. Nampak tak? So kita dalam keadaan kita macam ni, kita kena bantu. Bukannya kita dibenarkan doktor intubate kita, tidurkan kita. Nak tidurkan kita kena pakai morfin lagi. Sebab tak nak intubate kan, tak nak kita lawan, dia bagi morfin. Morfin tu lagi drop everything ni. Semua sel-sel kita takkan boleh buat kerja. Kita akan kalah punya kalau jangkitan kuman. Sebab tu Kak Ina ada satu downline doktor. Farha mana? Okay, tapi bukan Farha lah, doktor yang lain. So dia selalu juga datang hari Rabu. So Kak Ina tanya dia, kalau di hospital benda-benda yang jangkitan kuman ni, demam-demam ni berapa peratus kejayaan yang you boleh bagi? Dia jawab apa? Pergi hospital, pergi mati. Ni doktor tahu. Sebab apa dia kata, mana ada, kita cuma ada antibiotik. Dan memang antibiotik itu sekarang ni dia orang yang jadi tak confident sangat sebab virus yang datang tu dah tak tahu dah nak kata apa. Faham tak? Dulu ni ada nama yang senang sikit lah, ini pakai ini pakai ini pakai ini. Ini tak tahu dah. Nak tunggu kajian kan lambat. So bagi dulu antibiotik, tengok berkesan ke tak. Lepas tu tengok ada dia oksigen drop lah tu. Jadi dia kata memang susah. Betul, perlukan tubuh badan kita untuk fight sendiri. And memang itulah dia jawab. So tubuh badan kita kena fight sendiri. So mana dari mula kita jaga. Demam macam tak payah pergi dulu, makan Linzin balon-balon. Kuatkan askar kita ni untuk fight. Sebab tu Kak Ina nak demam tak try dah YKI ke YK Jaha dengan YK1 tu. Terus YK tu sebab nak bantu. Lepas tu YKI, YKB bancuh je minum. Tak habis kotak pun, selalu yang baik lah demam. Lepas tu tak payahlah nak susah-susah melawan dengan doktor kan. Okay. So jadi kita kena, inilah sel immunity yang kita kena jaga. Okay, yang atas ni barisan pertama. So kalau kita tengok yang ni memang Kak Ina bubuh cari gambar yang smart sikit sebab dia ni lebih bijak daripada dia ni. Memang macam tu pun. Dia ni dulu, dia ni terima arahan saja. So dia macam private lah kalau dalam pertahanan kita kan. Yang dia macam pegawai atas sikit. Sebab tu jalan macam tu. So ini lagi smart lah. Dia boleh bertindak dengan lebih tepat. Okay, mari kita tengok. So kalau dua ni tak kuat, tak boleh nak lawan dengan penceroboh tu, so yang ni kena take action. So dia kena dapat arahan kat sini kena pergi. So macam mana cara dia? Okay, sel ini T cell kita panggil. So dia akan membelah dua, TC dengan TH. So TH ni pun dia akan membelah dua kumpulan. Bila dia orang dapat saja maklumat apa benda, so proses ini terus berlaku. So yang ni akan standby, so yang ni akan kaji TH2 tu. So bila dia kaji, dia masuk lab, dia jumpa saja penceroboh tu nama apa, so dia TH1 ni akan arahkan ni sel B lah untuk buat antibody, antibody lah yang betul. So sebab tu daripada T helper ni, so bila dia dah tahu, dia terus bagi tahu sel B, maka keluarlah antibody yang betul dengan penceroboh yang masuk. Hebat tak? Penceroboh yang masuk, sistem kita terus kaji bagi antibody yang betul. Bukan try antibiotik yang doktor bagi tu. Nampak tak? So jadi kat sini kalau dia, jadi TC ni dia belah dua sebab TC ni pergi bantu barisan pertama berperang. TH ni yang masuk lab buat kajian. Macam tu dia punya proses. Nak baca ni, kalau baca buku research Dr. Chen pun ada. Kalau you pergi cari, sebenarnya kalau kita cari Google dia lebih detail lah. Kita tak faham pula. So baca majalah Shanghou pun dekat ni pun dah boleh faham. Okay, so ini jadi kenapa jadi kecelaran imuniti yang jadi autoimun? Inilah bila TH kaji dah, dia pun dia dapat apa benda, dia bagi tahu kat TH1, oh ini penceroboh dia, ini peluru dia. So TH1 pergi hantar kat barisan pertama, perang salah tempat. Kenapa?
saraf tak boleh connect. Sistem saraf tu yang jadi autoimmune. Sini dia buat kerja betul lah. Bila dia dapat tu arahan sebenarnya, kalau saraf kita terblok, memang kita jadi autoimmune. Sebab tu bila lah kita punya pensijilan tu dapat menyelaraskan fungsi sel T ni, itu satu benda yang hospital tak boleh buat. So kita tengok kat sini, okay, so B cell dan terusnya kita dapatlah antibody yang betul. So semua ni kerja berlaku di liver dengan sistem ni. Okay, so ini sel immunity tadi, sel T, fagosit, sel B dengan sel pemula semula jadi. So ni NK lah, menghapus serangan benda asing. So sel B tadi buat antibody. Fagosit ni dia mengecam, memusnahkan barisan pertama. Sel T ni dia fungsi mengepung, membeza dan mengkaji, dia tu punya fungsi. Okay, okay, so jadi adakah cara nak bantu badan kita untuk pulih sepenuhnya? So untuk bantu liver, ada tak cara dia? So bila liver kita, kalau kita tengok liver kat sini, inilah sistem pertahanan kita. So ada tak cara nak bantu badan kita? Mari kita tengok. So nak bantu badan kita ni, rawat organ hati, rawat sistem perkemahan. Itu je cara. Sangat simple. So adakah cara nak bantu badan kita? Nak bantu ini adalah sistem pertahanan kita. So rawat organ hati, rawat sistem ni. Nak jaga hati, rawat sistem ni. Sebab tu kalau kita makan bersama, sistem keperluan sistem gastrus itu lebih bagus. Sebab dua benda ni saja kita kena buat. Okey, ini pensijilan yang Kak Ina nak cerita tu. Okey, you tengok yang pertama. Dia kata apa? Ini pensijilan yang kita dapat untuk YK1. Satu dengan I tu satu tukar. Yang ni, kita dapat yang ni pada tahun 2003. Okey, so bermaksud semua linsi yang selepas tu ini dah ada lah dalam lepas dapat YK1 ni, YK2, YKK, semua tu, semua ni dah ada. Bertambah, dia banyak lagi persijil lain yang dia dapat. So ini persijil yang paling asas yang kita nak kena faham untuk bantu badan kita. Sebab tu kalau kita faham targeted linsi tu, yang ni dah ada dalam tu. Okay, so yang ni kita tengok. Okay, so ini fagosit tadi. Yang kedua NK. So tengok dalam persijilan kita dapat tu, dia sebut satu persatu. Cuba tengok persijilan orang lain, dia tak sebut detail. Sebab tu kita dia sebut satu persatu. Sel T. So untuk sel T ni, okay, and then ni dapat yang pertama, mempergiatkan keaktifan fagosit. Maksudnya yang ini lali, makan kopi, terus aktif, terus demam. Baguslah, sebab dia mula buat kerja. So ini dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. So ini aktifkan juga kalau orang kata tidurlah tak buat kerja kan. So ini menyelaraskan fungsi sel T. Sel T ni, so pensijilan kita kata boleh menyelaraskan sampai dapat antibody. And then seterusnya mempergiatkan pansilan antibody. Dekat sini tadi bila dia kaji-kaji, kita dapat antibody. Itu yang kita nak guna untuk serang penceroboh yang masuk dalam badan kita. Dan yang kedua ni kalau kita tengok, dapat mempergiatkan kuasa penambahan sel imuniti. Semua sel imuniti ni bertambah dengan hebatnya. Sebab tu ketika kita kena jangkitan, makanlah linzi sebanyak yang boleh untuk bantu tambah ni. Jangan cepat-cepat pergi ambil ubat, kan? Kalau you tak ada linzi, kenalah pergi ambil ubat. Tapi bersedialah kalau boleh, kita nak. Ada kat rumah kita tu, semua ada. Jadi apa-apa, dah ada. Okay, and then ni untuk dapat menghasilkan antibody ni adalah sel B. Okay, so antibody yang dimasukkan tu, inilah apa bentuk yang sepatutnya mengikut keperluan kita. Maybe Y, maybe X, maybe whatever lah. Terkenalah dengan penceroboh yang datang kat dalam badan kita. Okay, itu yang pertama tentang sel imun, tentang imun sistem. So kita perlu perkasakan. Paling kita tak boleh makan target linzi lah, sebab kita belum sakit lagi kan. Tak boleh makan target linzi mahal sangat. Makan YK Agenoderma ni, makan 4 biji sehari, cukuplah zaman sekarang ni. Kalau tak boleh juga, jaha lah kan. Janganlah kopi saja, sebabnya sangat teruklah keadaan sekarang ni. Tapi kalau tak boleh juga, terpaksalah kopi saja kan. Tapi sekurang-kurangnya you minum kopi tu ada linzi yang boleh bantu perkasakan imun sistem kita. Sebab itulah kalau demam tak ada linzi pun balon je kopi, ada orang yang recover juga. Kalau lah virus tu hebat sangat, tak recover lah. Tapi ramai juga kita dengar kawan-kawan kita 6 paket buat kopi, baru segar.
Sebab linzi kita ada kopi kita ada linzi yang boleh buat kerja ni. Sebab dalam kopi kita memang ada linzi ni. Bukan linzi jaha. Kopi kita ada linzi ni. Teh kita pun ada linzi ni. Bukan linzi jaha. Jadi memang kalau kita tak ada kemampuan, jadi terus minum kopi. Dan buatlah macam adik-adik cerita tadi, plan one-on-one tu. Ajak kawan, dah dapat RM500, bolehlah standby kat rumah satu kotak ni dengan satu kotak lactoberry ke, 2 kotak lactoberry ke. Anak-anak demam, boleh terus bagi. Tak payah nak fikir. Demam ni benda yang kita tak boleh elak. Sebab kita kita kena rela hidup dengan all the mikroorganisme, virus, kuman dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, liver. Ini pensijilan yang kita dapat, boleh rawat liver. So kalau livernya, kalau baca buku kajian kita, memang ditunjuk macam mana liver ni daripada hitam sampai jadi sihat. So kalau ikut nak makan YK Ganoderma sajalah, nak makan sebab tak ada bajet, makan 20 biji. Kalau kita tengok tadi YKC 4 biji kan untuk kanser. Senang je 4 biji, tapi 1 biji berapa? RM135. 4 biji 540. Sama tak kalau kita kata makan YK tu 1 kotak 20 biji? Sama. Tapi 1 kotak tu dia kata macam mahal. 4 biji masa dia keluar RM5,000 tu dia tak nampak. Masa dia nak makan 4 biji tu kan. Tapi bagusnya tak payah makan banyak. Tu je. Kalau kita nak tengok dari segi harga. Okey. So kita memang boleh rawat sampai organ hati. Okey, kita tengok kat sini. So daripada ini adalah imun sistem. So ini untuk liver. So bila liver kita bagus, sistem salur darah kita pun bagus. Boleh cegah darah tinggi semua, kolesterol semua settle kan. Liver dah bagus, kolesterol dah settle, darah tinggi pun settle, darah rendah pun settle. Dan secara tak langsung semua penyakit pelan-pelan kita urus dengan baik. So kenapa kita nak bagi tahu, memang apa yang kita cakap ni memang ada kajian klinikal yang pasti. Selebihnya kita berserah pada Allah SWT. Okey? Okay, so jadi kalau kita tak mampu nak makan linzi, minum kopi. Kalau kita mampu, makanlah linzi yang 141, 247, 580. Okey? Ikutlah apa yang kita mampu. Tapi linzi kita boleh untuk imun sistem dengan liver. Okay, ini kajian. Kalau you nak baca apa yang Kak Ina cerita tentang imun sistem, tentang liver. So macam mana nak tahu liver bagus? Bacaan GOT, GPT dia dah bagus. Bacaan protein dalam darah bagus. So tanda liver dah bagus. So sistem pertahanan pula. So kita untuk imun sistem terlalu tinggi dan terlalu rendah tu, maksudnya kita kawal sel T lah. Ni terlalu tinggi seperti alahan, autoimun. Terlalu rendah seperti jangkit takis. So ini sebab kita boleh selaraskan fungsi sel itu. Sebab tu kita punya linzi autoimun pun boleh, imun sistem rendah pun boleh. So semua penyakit boleh dibaik pulih asalkan diberi dos yang cukup, tempoh masa yang cukup untuk pulih. Okey, so kita ini bukti-bukti saintifik yang kita dapat lah. Ini yang 2 CJ yang kita bincang tadi. So ini kita dapat daripada Jepun. So tambah yang targeted linzi ni lagi banyak. Okey, so paling asas, sebab itulah Kak Ina kata inilah paling asas kalau kita nak jaga kesihatan. InsyaAllah boleh perkasakan imun sistem kita. Itu pilihlah yang ni kalau kita belum sakit yang kronik. So paling tak ada bajet, kopi. Ataupun selalunya Kak Ina kopi dulu, bila makan dapat healing crisis, panas dalam, teh. Lepas tu kalau lah serius lagi baru kita up tu makan linzi. Macam tu So sebab tu cendawan linzi dari bangka khas meningkatkan kekuatan badan untuk melindungi dan memusnahkan kuman atau virus, baik pulih sel-sel yang rosak termasuklah sel kanser. Tambah sekarang kita guna YKC. So itu secara ringkasnya kita tengok. So jadi masalah yang kita hadapi hanyalah wang dan healing crisis. Healing crisis pun kadang orang tak tahan, duit tak makan juga. So kita dah ada satu produk yang memang dijamin secara klinikal, dah pasti insyaAllah boleh selesaikan segala masalah kesihatan kita. So ini orang tak tahan. Tapi kita rasa kalau you all mula dengan kopi, satu jaha, YK, maybe dapat ilustrasi yang tak tahan. Cuba makan YKK ke,
YKS ke. Healing crisis ni tak seterus sangat. Dapat makan 6 biji YKS. Katalah tengah dia YKS berpinggang kan. Okay, so you makan sebelum ni kencing kotor kan. Makan Lindsay 270, dapat healing crisis keluar ni. Cuba makan YKS. Tak sedar pun, tak tahu, selesai. Sebab tu bila tengah healing crisis tambah dosis tu. Sebab Kak Ina sendiri pun makan targeted Lindsay tu makanlah, tapi YK tu makan 10 biji betul-betul setiap hari, target 3-4 bulan. Tak ada lah healing crisis yang teruk-teruk. Boleh tak ada. Kalau orang tanya kan, macam Soha dia tanya, Lina makan 10 YK tu sehari, healing crisis apa? Entahlah. Macam tak ada ke kan? Kita macam tak perasan sangat. Macam tu. So jadi maksudnya healing crisis ni pun kena ada ni lah, nak settle down. Kalau tak, berhentilah orang tu. Sebab tu kita kena, at least kita kena bagi tahu cara nak kurangkan healing crisis. So jadi kita ada pilihan ke? Itu persoalannya. Kita ada pilihan ke? Kita tak ada wang, kita tak sanggup lalu healing crisis, tak nak buat apa-apa. Boleh selesai tak? Boleh baik ke? Tak ada. Pergi hospital boleh settle ke? Tak boleh. Tak ada pilihan. Sebab tu belajar, perkasakan sistem sendiri, faham, jagalah diri kita dan keluarga. Sebab kita ada solution di sini. Kita boleh selesai. Sebab apa Kak Ina kata macam tu? Sebab kami orang-orang Shangho yang lama ni, termasuk Lin yang tak berapa lama, tak pergi hospital pun dah. Tambah Kak Ina orang yang lama, tak pergi dah. Apa situasi pun balon Lindsay sampai sembuh. Lambat tambah, maksudnya boleh selesai. Bukan sikit-sikit tahun, 1995 sampai 2022 kan. Tak cukup bukti lagi. Memang cuma perlu duit je, perlu ada ilmu untuk buat benda ni, untuk yakin. Okay, so jadi cara atau bidang yang ada dalam menguruskan kesihatan diri dan keluarga, ini kita dah bincang, mungkin takkan di skala lama. So alopati dengan holistik saja, ini cara dia. Dua cara ni saja kita ada kan. Okay, so jadi sama ada kita nak pilih alopati atau kita nak pilih holistik. Holistik ni cara kita urus kita jadi doktor kat diri kita sendiri. Alopati ni kita pergi bawa kat doktor, doktor buat semua, kita tak tahu apa. So ini kita perlu sistem ni. Ini hanya untuk kecemasan. Sebab tu dia kata kat sini, konteksnya kecemasan. Yang ni konteksnya setiap masa kita guna sendiri. Ini kecemasan tu maksudnya nak bersalin, takkan nak sambut kat rumah, tak berani kan. Aksiden ke, atau perlu benda-benda yang kecemasan, memang kita kena pergi. Let's say lah kita ni orang yang tak jaga kesihatan, tiba-tiba stroke, tiba-tiba tumbang, jantung tersumbat, pergi hospital, terpaksa makan Lindsay mana boleh masa tu. Dan tengah keadaan yang macam tu baru nak start, tak boleh. Sebab tu kita kena start masa keadaan yang kita masih sihat dan ada masa ni. Kalau lah tumbang tu, bawa ke hospital dulu. Tapi kalau kita orang Shangho yang tumbang tu, ahli keluarga kita yang degil tak nak makan Lindsay, ketika dia tumbang tu, buka YK tu, tuang kat mulut dia. InsyaAllah pergi hospital sempat lagi. Kita buka YK tu. Okay, so jadi pergi hospital, terpaksa redha apa hospital nak buat, dan kita bantu apa yang boleh. So dah siap, dah recover, dah stable, balik rumah tu. Kalau masih lagi kita guna ni, memang kita membawa ke arah yang lebih rosak. Sepatutnya kita kena mula melihat ini untuk menyelesaikan masalah kesihatan kita tu. Dan insyaAllah kita tak datang balik lah. Contoh macam Yuli dah pergi sini, dia kecemasan tak tahu apa tu, so pergilah buat ni semua kemo. Tapi bila dia dah sedar, dia datang sini. So akhirnya sembuh sepenuhnya kan. Okay, so ini kecemasan, ini sepanjang hayat. Kita tengok dua benda ni. So jadi setiap masalah tu mesti ada penyelesaiannya. So bagaimana? Kena ada ilmu lah. Nak yakin tu kena ada ilmu. Sebab tu kena buat ni, nak bagi ilmu sampai habis. Kena ada ilmu. Okay, so sama ada nak pilih alopati atau holistik. Alopati ni biasanya hospital insurance. Ini lambatkan produk kesihatan pula kan. Bila kita pilih belah sini, banyaknya orang cakap itu ini bagus, salah pilih rosak juga. Betul tak? Jadi kita kena ada ilmu, kena faham betul-betul nak pilih. Tak nak nanti kita pilih yang belah ni kan. Orang kata yang ni bagus, company A, company B, semua kita beli. Habis duit, penyakit tak settle. Sebelum beli, betul-betul pasti, kalau you yakin, belilah. Kalau Kak Ina senang je tanya, budak satu hari boleh makan tak?
Kalau tak boleh makan, minta maaf lah. Kalau dia boleh makan, okey. So dosis macam mana? Oh, orang tu dosis macam ni, budak dosis ni pun tak payah. So Syahul lebih bagus. Semua produk kita dari budak 1 hari boleh bagi. Walaupun YKC. Budak kena kanser YKC boleh bagi. So maknanya sangat selamat. Dan tak ada high dosis. Ambil tak ada kata overdose, tak ada. So jadi itu kita kena hati-hati juga kan, tak nak yang ni pergi sini salah pilih rosak juga kan. Kan sebab tu kena sangat bersyukur berkenalan dengan Syahul. Okey, so jadi kat sini kalau kita tengok lambatkan produk di kesihatan, lambatkan produk kesihatan di pasaran tu memanglah sangat banyak. Jadi kita kena betul-betul lah memilih yang betul. Okey, so jadi kalau lah kita nak pilih kena ada ilmu. Jadi holistik kena ada ilmu lah nak pilih yang betul. Okey, ilmu apa? Ilmu tentang sistem pertahanan. Okey, so belajar dan faham betul-betul. Ilmu apa lagi? Ini minggu depan Along buat siri 4. Okey, datanglah kalau nak belajar. Okey, ilmu tentang gesruk usus. Sebab ini penyebab kepada kerosakan ni kan. So ilmu tentang gesruk usus. So belajar dan faham betul-betul. Ilmu apa lagi? So ilmu tentang bagaimana nak kekal sihat. So kita boleh bagi harapan untuk sihat walaupun dah keadaan yang teruk. Sebab apa? Kak Ina tengok sendiri dengan mata sendiri, orang yang doktor hantar balik rumah 20 tahun pun tak meninggal lagi. Nampak tak? Jadi selagi ada nyawa, kita ikhtiar. Okey, so semua ni kita nak makan untuk sihat, perlu wang. Nampak tak? Nak makan semua ni, kalau kita faham betul nak makan semua ni. Sebab itulah kena share dengan kawan-kawan. Share dengan kawan-kawan tu, share lah untuk tolong dia. Niat kat kita, niat di hati kita ni nak tolong dia sihat, nak tolong dia faham bagaimana nak sihat. InsyaAllah kita tak kecewa kalau dia tak nak. Tapi kalau kita niat nak jual kat dia, dia tak nak beli, memang kita kecewa. Tapi kalau kita kata nak tolong dia, the whole family dia, the whole generasi dia faham bagaimana nak sihat, dia tak nak, kita rasa macam mana? Sedih sebab dia tak boleh jadi macam kita lah. Dia masih ke hospital. Tapi kita terus cakap. Akhirnya Kak Ina dalam family kami belah bareng, belah Kak Ina boleh katakan semua sudah bertukar menggunakan produk Syahul. Boleh pun? Tapi lamalah sampai 14 tahun baru habis semua percaya. Kan? Tapi kalau tak cakap 14 tahun pun tak berjaya lah tukar kan? Kan? Okay, so ini nak kekal sihat memang kena ada wang. Okay, so kopi, teh dan sebagainya. Okay, ini yang Yuli cerita tadi. Kalau ini YKC, kalau sebelah sini yang Kak Ina bubuh gambar lah tu. So YKC, kanser otak. YKS, buah pinggang, otak, liver. Imun sistem jugalah. Tapi yang ni terus target tau. Yang ni dia kena lawan imun sistem. Imun sistem bagus, boleh juga lawan. Okay, YKK pun sikit ni dengan otak. Sebab dia boleh melalui BBB yang kita kata tadi ni, brain barrier tu. Okay, so yang ni YKI, so liver, immune system. So YKB, tulang, darah dan juga immune system. YKB, so ini targeted Lindsay. So ini general Lindsay. Sebab tu sekarang bila tak ada YKC, Syahul kata bagi sekotak YK2 sehari combine dengan YKS. So kalau combine dengan YKI dengan YKB lagi bagus. Sebab kalau kita ambil YKC pun dicadangkan juga ambil dua ni combine untuk mendapat kesayangan. Kalau kita tengok harga kan, ni buah pinggang ni 2,150. Mahal ke? Tapi pergi dialisis kan, botak nak pergi dialisis berapa? Kita pergi jumpa tu 3 kali 300 900. Lepas tu dia kata transfer lagi, tak ke 1,000 seminggu, sebulan 4,000 juga. Cuma kau makan ni, yang dialisis ada 4,000 sebulan tu, dia rasa 4,000 tu sebab dia kerja sendiri, tak ada insurans, tak ada, dia semua kena bayar. So yang tu pun tak ada, yang ni pun tak ada. Macam mana? Tak payah buat apa-apa? Tetap tak juga, kena buat something juga. Nak pilih apa? Nak pilih pergi hospital pun kena bayar dialisis. Di hari tu nampak macam mana? Sebab tu kita sebelum kena bersedialah. Ini yang kami jumpa ni, kaki dah bongkak, merening dah. Lepas tu Kak Ina kata, so nak cuba YKS. So kita
kira seminggu. Seminggu satu kotak lah. Kalau yang standard dosis 3-3. Kalau 2 minggu 2 kotak. Itu pun ambil YKS dengan lektor je. Okey lah. Okey. Terus healing crisis tak tahan lah pula. Tak cukup dosis. Kan? Tapi tetap kena buat pilihan. Itu maksud tetap kena memilih untuk merawat. Tak boleh biar macam tu. So, kami ajak dia 2 kali datang rumah Kek Nah. Kali pertama datang, isteri dia datang nak suruh cop surat surat untuk anak dia masuk asrama. Cerita sebab apa kerja sendiri, buatlah Chongho. Lepas beberapa tahun datang lagi, suami dia nak kena dialisis. Ingat 5-6 tahun lagi datang lagi bagus ke cerita dia? Takkan lagi bagus. Tapi orang yang buat Chongho, Kek ni senang cerita Dr. Sah, orang yang buat Chongho datang dengan segala masalah kesihatan. Sekarang income gold diamond, boleh makan apa saja nak makan, berhenti daripada perceraian isteri Melaya, beli tukar rumah kepada rumah banglo, duduk beristirahat. Dari segala masalah kesihatan. Itu satu. Kalau nak dikira lagi ramai lah kan. So kita nampak memang kalaulah duit menjadi masalahnya, kita tak nak makan, tak boleh selesai masalah juga. Jadi bermulalah dari sekarang sebelum diuji dengan lebih hebat. Kalau dah diuji pun kita anggaplah ia rezeki. Kalau tidak kita tak terantuk. Kak Ina pun masuk 1995, tak buat lagi dengan serius. 2008 diuji dengan masalah kesihatan tu, baru sedar duit gaji UM aku tak boleh beli, baru buat Chongho. Jadi 2008 tu kena memilih buat Chongho. Jadi bila diuji seterusnya, alhamdulillah lah. Orang kata berlori pun ada produk Chongho di rumah tu kalau nak makan. Wrapping sikit-sikit. Kan? So jadi maksudnya bertindak sekarang. Sebab memang kita dah ada target Lindsay yang tak ada penyakit yang tidak boleh diurus. Duit saja. Okay, so kalau kita perlulah sekarang makan, buatlah, pilihlah makan, buatlah bisnes ni. Sebab kalau macam Lina dulu ayah, jadi ayah yang tak boleh gerak, kita gerak. Kalau macam botak ni, dia sendiri, dia tak boleh gerak, so bini kena gerak. Bini. Sebab dia terbaring tak kata nak gerak tak boleh, so bini kena gerak. So hampa kena cakap dengan dia, kalau tak selesai. Ingat boleh selesai, tak boleh. Jadi kalau belum, dua-dua masih boleh gerak dua-dua. Sekurang-kurangnya bila kita diuji masalah kesihatan, kita boleh selesai masalah macam ni. So macam G, walaupun atas kursi roda, tangan boleh gerak. Betul tak? Tangan ni, WhatsApp lah ke orang semua bercerita. Ambil semua isu-isu, baca, cerita. Kak Ina pun pagi-pagi guna tangan je bercerita. Sehari-hari 5-6 orang menjawab persoalan. Usaha. Sebab G pun kalau tak makan betul-betul akan collapse. Betul tak? Sebab kategori kanser kan, kanser juga kan. Tumor adik-beradik tu lah, tak jaga, seranglah satu hari nanti. Lagi dah tahu dah sekarang tumor, patutnya kena ambil yang ni lah. Kan? Usaha secepatnya. Lambat atau cepat, itu usaha, itu bergantung pada usaha kita. Bukan maksudnya kita baru jadi ahli, kita lambat. No. So marketing plan dia sangat adil. Okey, so ini yang adik-adik cerita dia. Bermula dengan tukar minuman harian kita, ada peluang jaga kesihatan dengan percuma. So sekotak kopi saja kita buat boleh dapat 12,280. Ajaklah kawan-kawan tak faham, cerita. So ini strategi dia, datanglah belajar. Hanya berkongsi dengan ikhlas ilmu kesihatan dan kopi CEO. Dengan 6 step ni, kita mampu jaga kesihatan secara percuma. 6 step ni apa? Jemput, ajak kawan minum kopi. Inilah 6 step tu dia. Jemput, ajak minum kopi, bagi rasa kopi, tunjuk cara buat kopi, cerita sejarah kopi ni, cerita khasiat kopi, cerita testimoni kopi. Yang nombor 3 ni. Kalau kita tak ada testimoni lagi, ambil orang punya. Lepas tu dah orang tu cuba kopi, follow up dia, semua yang pergi cerita, plan satu-satu kopi CEO. So kita boleh closing dan dia boleh masuk produk yang lain seperti Dr. Berry dan sebagainya. Okay? So ini yang dah you all tengok
apply satu-satu. So bermula dengan kita. Ingat ni, kenapa Kak Andy suka sangat tunjuk ni? Sebab nak cakap bukanlah terus-terus jadi dengan hebatnya, bukan. Kena struggle, kena usaha. Kan? So bermula. So step dia, okay. Macam Rizal, buat kat rumah. Panggil adik-beradik semua dulu. Cuba. So tak tahu nak cerita, panggil Kak dia cerita. Macam Kak Fadilah pun, nak bagi anak faham, buat kat rumah. So kita pergi cerita. Dia tak nak, tak kisah. Janji kita dah sampaikan ilmu tu. Esok dia jumpa orang lain, cakap benda yang sama, dia lebih positif dengan kita. Sebab kita cakap benda yang betul. Sekarang kita cakap benda yang betul, dia tak percaya. Dia keluar satu hari, kawan dia kata, datang rumah sekejap lah, ada diskusi ni. Oh, datang rumah adalah orang lain datang cerita pula. Lah hari tu adalah mak dah panggil kawan dia cerita benda yang sama. So dia lebih positif lah dengan kita. Just buat. Dia ada rezeki kita, ada kan? Okay, so terus sampai one day dia akan berkembang sampai tak ada limit. Ini plot sendiri graf Excel. So dia akan naik macam ni, tak ada limit. Sebab tu Kak nak kata kat sini 1 tahun, 2 tahun sampai 13 tahun pasti jadi walaupun lambat. Okay, so Sean Ho memberi harapan untuk sihat sebab pensijilan ini, pengesahan ini, kajian ini, bukannya dia cakap kosong. Sebab tu Kak nak sangat yakin ini kita ada di sini. Kita mula dengan sihat. Kita bukan mula promote duit banyak, bukan. Kita mula dengan sebab nak sihat, nak makan 5,000 punya barang. Sebab tu kena buat, kan? So kita memang boleh sihat. Kita untuk kekal sihat. Dan bila tengok kita berkembang macam ni, Syahur memberi harapan untuk kita ada masa. Macam mana ada masa? Okey, so tadi kita kena kerja, keluar cari orang. So bayangkanlah kalau kita dah ada 1,000 orang, gunalah ayat tu pun cakap dengan kawan-kawan. Gunalah diagram ni pun cakap dengan kawan-kawan. You all ada energi dan faham sebab guna diagram ni kan. Kalau seorang sekotak kopi 1,000 kali 26,000 poin kali 28%, boleh dah makan YKC. Kalau seorang makan 2 kotak kopi 21,000 sebulan, boleh beli berapa kotak YKC? Bermula dengan kopi saja tak, tapi kena ramailah kalau kopi. Kalau macam yang adik ni cerita 200 poin tu kurang sikit ramainya. Tapi dengan kopi saja pun kita boleh jana income untuk makan produk. Kalau kita diuji dengan masalah kesihatan. Malah kalau yang ni 1,000 orang ni buat auto debit, memang kita time freedom yang sangat-sangat time freedom. Dapat 21K. Nampak tak? Okey, so jadi itu masa. Dan akhirnya kewangan pendapatan yang tak ada limit. So nyanyilah benda ni dekat kawan-kawan bila pergi bercerita. Jangan give up, nyanyi saja cerita. Ambil ni foto print dalam A4 size 5 minit. Ini Syahur yang saya buat, ini Syahur yang saya buat. Jom tukar minum kopi untuk sihat. Satu tak nak next, satu tak nak next, satu tak nak next. Akhirnya jumpa yang nak. Kalau kita tengok cerita KFC, sebelum sampai dia berjaya macam ni, dia mula lepas pencen. Jadi Cik Pan jangan risau. KFC mula buat brand KFC tu lepas dia pencen dah. Umur berapa? Tengok video dia. Dia bagi orang rasa offer orang beli ayam dia, tak ada orang nak beli. Next sampai orang yang ke 100 baru beli. Dan orang tu kata sangat sedap. Jadi dia kata selagi ada seorang nak beli, dia boleh buat. Tengok sekarang hebatnya dia. So you apa cerita tak nak? Next. Kalau kata alah dah cerita ramai orang tak nak, sebenarnya kena tanya berapa ramai. Abdullah selalu kena cerita orang yang sama je. Cerita orang yang tak sama lah kan. Barulah boleh menjadi besar dan boleh menjana pendapatan kat kita. Okay. So akhirnya kita dapat income ni. Bila dapat income ni, insya-Allah boleh tolong ramai dalam ahli keluarga kita yang memerlukan. Siapa saja. Macam mu nak tolong anak diri sendiri pun tak lepaskan. Tapi nak buat macam mana anak tak nak ikut? Mak hire je lah mak. Mudah-mudahan niat mak untuk membantu diri sendiri sembuh. Ada extra duit boleh tolong anak yang nak pegang benda pun tak boleh dah. Nak pegang anak dalam pantang ni, bubur sarung tangan. Nak beli tak ada duit. Mak nak tolong pun sedih. Mak cakap mak pun tak ada duit. Macam mana? Tapi ada solution tak? Ada. Jangan give up. So buat.
Buatlah parti kopi. Kak nak pergi ceramah panjang, satu persatu pun tak apa. Itu je cara Kak nak boleh tolong. Okey, so itu. Jadi maksudnya kita memang ada peluang untuk sihat dengan percuma sebenarnya. Okey? Itu saja kot. Ada lagi tak? Itu saja yang Kak nak share hari ni. Sini sikit Passion Ho menjanjikan kesihatan, kewangan dan time freedom. Inilah kejayaan melalui projek Kopi Satu-Satu ni terbuka untuk semua orang yang perlu usaha. Jangan give up. Semua kita mempunyai peluang yang sama untuk kita berjaya. Dalam kopi kita ada ini. Okey? Proses ni terbuka untuk semua. Tak ada limit, tak ada syarat apa-apa. Okey? Dan yang perlu hanyalah usaha. Jadi dengan ni kita boleh dapat pendapatan untuk makan YKC. Kalau rasa-rasa lambat, datang minggu depan siri 4. Kita buat gastro usus tu lain sikit. Maksudnya cepat sikit. Sebab package gastro usus kena 200 lebih point. Jadi 3,200 mata. So dia lagi cepat lah. Kita faham betul-betul gastro usus tu perlu apa dalam sistem tu. Sebab nak jadi kanser, kalau macam G, memang asal gastro usus kan, asal sembelit teruk kan. Selagi mana tak settle sekarang G, takkan proses penyembuhan tu takkan berjaya betul-betul. Dia kena betul-betul settlekan gastro usus tu, dapat point besar dengan betul. Jadi kena suka tak suka, belanja 200.5 untuk settle tu. Jadi buat Syonghu dapat 200.5 tu, beli terus set perut tu. So amalkan. Jadi kita bila kita amal sendiri, kita cerita dengan orang lebih mudah. Macam so lebih cepat. Kalau plan satu-satu ni lambatlah sikit, tapi boleh juga. Okey. So sebab kita perlu wang untuk beli produk, beli targeted lensi. Sebab itulah kita kena buat. Okey, that's all untuk hari ini. So semoga apa yang kita bincangkan ni boleh bagi satu idea dan satu cara. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? So masa ada 15 minit lagi nak pukul 1. Ada apa nak tanya? Tak ada? Nizam tu nak cakap ke? Nak tanya sikit. Kalau contoh orang dialisis, dia makan tu memang puasa pun tak ada lah kan? Macam mana? Untuk mengurangkan aje lah. Kalau nak kata sembuh tu tak ada, kita ada testimoni pun yang makan linzi YK tu, YK Ganoderma, 2 botol sehari, dia makan 6 bulan. Boleh berhenti dialisis. So jadi harapan tu tetap ada. So tambah makan YKS zaman sekarang ni. Lagi cepat. Dan Kak Ina ada sendiri makan 10 kotak kopi sebulan dengan 3 botol YK Ganoderma setiap bulan. Lactoberi pun adalah sesekali dia ambil. Pun dia bercerita dialisis dia, dia tak pernah termiss. Tapi suatu hari tu dia pergi Kedah, ada kenduri, ada weekend ada, tapi langgar lah dia punya date dialisis tu. So dia punya anak-anak punya risau, tak pergi dialisis date tu, takutlah something happen kat mak dia. So dia orang punya standby cari dialisis tempat tu, tapi terlanggar 2 kali dialisis. Bila hari dialisis tu dia tanya mak, okey tak? Okey, tak ada rasa apa. So tak bawa pergi lah. Hari yang kedua tak pergi date yang kedua pun tak ada apa-apa rasa. And then balik sini baru pergi dialisis. Sampai doktor mengatakan, 2 kali miss. Okey je. Jadi kita pun tak tahulah okey je tu apa yang berlaku dalam badan dia. Tapi sure that dengan mengamalkan 10 kotak kopi dan 3 yang dia betul-betul disiplin 3 botol YK. Tapi lama dah lah, maybe 5-6 tahun dah ada dah. So dah boleh. Jadi kalau dia makan YKS, maybe boleh. Sebab sekarang ni dari 3 dah jadi sekali je. Sebab dia terlanggar 2 kali tu, doktor test, jadi sekali je sekarang. Mungkin boleh berhenti one day, tak tahulah. So kita tetap bagi harapan. Nak kata tak boleh, tak boleh. Mungkin boleh. Okey? Ada lagi nak tanya? Kalau macam darah tinggi kan, kalau macam tu nak berhenti dah contoh darah. Ubat darah tinggi? Badan kena rasa sendirilah. Nak kata sebab kita memang kalau boleh sampailah kita makan ubat darah tinggi jadi hypo, baru berhenti. Kita makan ubat darah tinggi tu kita jadi hypo. Makan ubat doktor tu. Makan ubat doktor. Baru kita boleh berhenti. Sebab saya pernah akak memang makan ni, tapi bila
akak tu memang ada kenapa saya jadi hypo ni. Kena berhenti. So bila jadi hypo, darah kita dah cair elok, you makan ubat darah tinggi tadi nak cairkan lagi, jadi you jadi hypo. Macam tu juga kencing manis. Kalau you ambil injection insulin tu, you jadi hypo, you kena stop. Sebab gula you dah turun. Macam pelik makan darah tinggi jadi hypo ni macam macam gitu macam ya, geletar semua dah. Kena berhentilah. It show that darah you tak boleh makan ubat darah tinggi dah. Tapi kalau baru-baru nak berhenti, susah jugalah. You sendiri kena rasa lah. So kalau kita dah hypo memang kena berhenti lah. Kita cukup tanda. Berhentilah, patut test sendiri. Okey, lagi? Ada? Tak ada? Tak tahu nak tanya apa. Tak ada lah. Okey, kalau tak ada, kita boleh serah balik kepada MC tu lupa. Untuk menutup majlis kita. Dan kita akan buat pada bulan 10 siri 4 dan siri 5. Cuma tarikhnya belum check lagi dengan Shangho. Selalunya ada je. Cuma Kak Ina nak kena tengok, takut ada cuti. Rasanya bulan 10 banyak cuti juga kan? Takut nanti cuti 3 hari semuanya keluar, tak ada pula. Okay, so that's all. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.